Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah ibu, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita teruskan perjalanan kita untuk mendekati mengenali surah yang ke-101. Ya, surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, kita boleh perhatikan Allah Ta'ala menyebut nama surah ini sebanyak 3 kali. Di ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Dan setiap ayat-ayat berkenaan mempunyai maksud yang berbeza walaupun diulang 3 kali. Ya. Al-Qari'ah, satu kenyataan yang misteri, kita tertanya-tanya. Ini menandakan berlakunya satu kejadian yang orang tertanya-tanya, apa benda jadi ni? Kerana ayat yang pertama hanya satu kalimah sahaja yang mencetuskan tanda tanya. Apa benda? Itulah gambaran peristiwa Qari'ah, yakni kiamat, yang mana apabila ia terjadi, orang tertanya-tanya tak jumpa jawapan. Tidak ada pencerahan, penjelasan daripada para saintis apa sebenar sedang terjadi. Kerana tidak sempat pun untuk diberi pencerahan, penjelasan oleh para saintis, geologis, apa sebenar sedang berlaku. Ayat yang kedua, Mal Qari'ah. Mal Qari'ah yang bermaksud apakah Al-Qari'ah tersebut? Apakah Al-Qari'ah tersebut? Maka ayat yang kedua ini menunjukkan kedahsyatan peristiwa berkenaan. Ya, ma di situ bermaksud apa? Ia menggambarkan, ya, ia menggambarkan kalau ayat pertama tadi ia mencetuskan misteri, maka ayat yang kedua ini menggambarkan kedahsyatan tentang sesuatu yang tidak boleh dibayangkan dengan fikiran. Ia satu benda yang tidak ada misalan. Tidak pernah terjadi begitu sebelum ini dan tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang begitu. Mal Qari'ah, ia adalah satu bentuk ketakjuban, ia adalah satu bentuk kehairanan. Ya, kalau yang pertama tadi lebih kepada misteri apa sebenar berlaku dan memang tak dapat jawapan, tetapi orang keep asking. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah sesuatu yang kami tidak boleh untuk, ya, menggunakan akal memahami apa sebenar terjadi. Wa ma adraka mal Qari'ah. Maka ayat yang ketiga ini menegaskan manusia, walaupun hari ini mereka memahami maksud Qari'ah itu sebagai gempa bumi, goncangan yang berlaku pada bumi, tapi wa ma adraka, kamu tak ada ilmu untuk membandingkan. Sebab perbandingan, bila kita tahu tentang dua perkara, baru kita banding. Bila kita hanya tahu satu perkara dan tak tahu lagi satu perkara, bagaimana boleh membandingkan? Maknanya cerita ini adalah cerita yang kamu tak boleh bandingkan. Sebab kamu tidak ada ilmu tentang peristiwa Qari'ah, melainkan yang bakal Allah Ta'ala beritahu. Ya, maka dengan jalan wahyu kamu diberitahu. Hanya dengan jalan wahyu kamu diberitahu. Jadi surah ini, tuan-tuan, panjang saya pergi tu. Saya lupa nak sebut tentang surah ini. Adalah surah yang mengandungi 11 ayat, 36 kalimah, 152 huruf. Dan surah ini adalah surah yang ke-30 turun kepada Nabi SAW di Makkah. Ya, dan kalau saya boleh kongsikan apakah dimaksudkan dengan Qari'ah. Ia berasal daripada Qara'a. Qara'a ini ia adalah bermaksud ketukan yang keras. Ketukan, kalau setakat ketuk begini, dia tidak lagi sampai kepada maksud Qara'a. Ya, ketukan yang keras ini adalah kita mengetuk dengan deras, dengan bunyi yang kuat dan sangat menyakitkan telinga, diketuk pula pada waktu kita sedang tidur. Maka function ataupun sifat ketukan begitu memang dinamakan Qari'ah. Ya, dalam perkataan lain, ia adalah ketukan yang keras, bertubi-tubi tanpa henti. Kemudian ia berlaku pada waktu yang tidak diingini kerana kita sedang tidur lena. Bunyi apa tu? Kita tak suka bunyi tu. Jadi di sini kita dapat bayangkan bagaimana Allah memilih satu perkataan bagi menjelaskan hari kiamat adalah bersifat kejutan. Kita tidak jangka ia datang. Tak ada manusia boleh meramalkan ia datang. Manusia pun alpa pada waktu itu dengan kehidupan dunia. Adapun yang kedua, ya, Al-Qari'ah itu menunjukkan apa dia? Ia adalah sesuatu yang menyakitkan.
tak ada telinga bunyi, dengar, rasa macam tak ada perasaan. Ia adalah bunyi yang sangat menyakitkan, orang cuba tutup masih lagi kedengaran. Ini qari'ah. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau di atas dunia kamu tak suka dengar Quran, kamu bakal dengar perkara yang kamu takkan suka. Kalau Quran kamu tak suka dengar, kamu akan dengar benda yang kamu takkan suka. Yakni qari'ah. Banyak nama-nama kiamat ini merujuk kepada apa yang kita dengar. Ya, bukan setakat al-haqah apa yang kita nampak, tetapi ar-rajifah, ya, ar-radifah, as-sakhah, ya, dan beberapa nama-nama yang lain yang merujuk kepada, ya, kemampuan mendengar. Ya. Kemudian kita dapat memahami bila Allah sebut qari'ah atas wazan fa'ilah, yang menunjukkan kekal begitu bergoncang. Ketukan berlaku, dia berlaku tanpa henti. Dan alif lam ma'rifah itu bermaksud tidak ada yang boleh dikiaskan, tidak ada peristiwa di atas muka bumi dari dahulu sampai sekarang yang boleh dimisalkan, yang boleh dibandingkan, yang boleh untuk dijadikan benchmark kepada peristiwa qari'ah kiamat. Jadi selain daripada itu, kita dapat lihat bagaimana surah Al-Qari'ah ini Allah Ta'ala membicarakan mengenai peristiwa yang menghantar manusia kepada hari pembalasan. Ya, tuan-tuan dapat lihat bagaimana awal surah ini Allah Ta'ala berbicara tentang makhluk yang sangat besar dan gagah, iaitu bumi dan gunung. Tetapi sebesar-besar objek-objek ini, di penghujung surah Allah Ta'ala berbicara tentang, ya, Allah Ta'ala berbicara tentang manusia. Ya, permulaan surah ini Allah Ta'ala berbicara tentang bumi yang sangat besar, bagaimana kesan hentakan berkenaan, goncangan berkenaan, ketukan berkenaan kepada bumi. Sekarang Allah Ta'ala berbicara pula tentang kesan goncangan kepada hati manusia di hari kiamat. So ada dua goncangan di sini. Kegoncangan yang pertama, kegoncangan muka bumi Allah yang menyebabkan gunung itu, ya, gunung itu menjadi seperti al-manfush, iaitulah seperti bulu ayam yang berterbangan. Tetapi di penghujung surah ini Allah Ta'ala berbicara tentang, ya, implikasi kegoncangan kepada kegoncangan kedua, iaitu bergoncang dalam hati ini, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan siapa kepada Aisyatir radiyah dan siapa menuju kepada fa ummuhu hawiyah. Satu benda yang sangat menakutkan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan ummu, fa ummuhu hawiyah. Kenapa? Kerana seseorang yang sangat takut, umpama kanak-kanak yang melarikan diri, dia pasti melarikan diri kepada ibunya. Apabila seorang kanak-kanak kecil ketakutan, dia akan lari kepada ummu dia, kepada umminya. Dia akan kembali kepada maknya untuk menenangkan dia. Tetapi Allah Ta'ala kata, fulan bin fulan yang mahu melarikan diri daripada hisab dan neraka, dia akan kembali kepada ibunya. Dia boleh kembali kepada ibunya. Ibunya siapa? Bukan ibu kandungnya. Ibunya adalah neraka hawiyah. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala menyindir bagaimana ahli neraka tidak ada tempat untuk mengelakkan diri, untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka boleh bertenang, bermanja dengan api neraka itu sendiri. Allahumma la taj'alna minhum. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, mudah-mudahan ada manfaat daripada suratul Qari'ah. Wallahu a'lam.